Hari ni tuan-tuan, zaman-zaman orang duk cerita pasal hudud ni tuan-tuan, lagi canggih dunia semasa, lagi banyak benda-benda yang macam ni terlibat dengan masyarakat kita. Kadang-kadang orang boleh syirik tuan-tuan dengan sebab tulisan. Tulis, tarik, mampus tuan-tuan. Nak tunjukkan fikrah kita tuan-tuan. Orang duk baca fikrah kita. Tulis, post. Petikai Quran, petikai hadis, petikai perlembagaan Allah Ta'ala dan tolak perlembagaan Allah Ta'ala. Boleh menyebabkan rosak akidah. 1,000 dengan dosa syirik pada Allah. Ampun tak? Tak ampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ni dosa syirik. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak sekali-kali mengampun dosa orang yang melakukan syirik pada Allah. Tak ampun tuan-tuan. Dan pada masa yang sama, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain daripada dosa syirik, Allah Ta'ala ampun tak? Ampun. Kalau Allah Ta'ala kehendaki kita pun taubat, Allah Ta'ala Maha apa? Maha pengampun. Dosa-dosa kecil cukup kita buat kebajikan, dia dah ampun. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang kita buat, kita ambil wuduk, tolong orang, baca Quran, solat jemaah, secara tak langsung tuan-tuan menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Yudhibnas sayyi'at, menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Dosa besar kena taubat dengan taubatan nasuha, kena menyesal sungguh, berazam sungguh tak akan balik pada dosa lama. Baru Allah Ta'ala ampun. Dosa syirik tak ampun tuan-tuan. Kecuali sebelum dia mati, dia insaf mengucap dua kalimah syahadah balik, dia buka buku baru, buka file baru balik tuan-tuan. Baru boleh mengucap dua kalimah syahadah balik. Balik pangkal jalan balik. Baru Allah Ta'ala terima. Kalau tak, kalau dia kekal macam tu, habislah dia tuan-tuan. Sebab tu kita hari ni takut tuan-tuan. Dalam suasana kita pada hari ini, dunia makin canggih, lagi banyak masyarakat terlibat dengan kesyirikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang melalui percakapan, kadang-kadang melalui tulisan, kadang-kadang melalui perbuatan, kadang-kadang melalui i'tikad. Hak tu tak nampak. Hati banyak pada hari ini terlibat. Dalam bab nak tunjukkan ideologi kita sendiri, mengenepikan hukum hakam Allah, perlembagaan Allah. Kadang-kadang melibatkan diri kepada syirik pada Allah Ta'ala. Contoh banyak hari ni tuan-tuan. Kalau kita tengok pada hari ni, zaman kita duduk cerita pasal hudud sekarang ni, ada orang cakap, dia kata kalau laksanakan hudud di negara kita ni, negara kita tidak akan mencapai matlamat negara maju. 20-20. Itu dia. 20-20 tuan-tuan. Islam datang tuan-tuan, bukan cerita 20-20, bukan 20-30, bukan cerita tentang sekadar di dunia. Nabi tuan-tuan, bila mana Nabi dilantik jadi Nabi, jadi Rasul tuan-tuan, Nabi mengajak manusia kepada kegelapan jahiliah, kepada Islam yang sebenar, kepada cahaya Islam. Daripada memperhambakan diri kepada sesama manusia, kepada pangkat darjat, kepada dunia, kepada harta kekayaan, kepada memperhambakan diri semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Nilai Islam tuan-tuan seluah mana? Seluah dunia dan akhirat. Kita hari ni matlamat duk kejar sampai ketepikan Quran, sampai tolak hadis dengan sebab 20-20 tuan-tuan. Setakat tu je fikiran kita tuan-tuan. Tapi bukan sini, tempat lain lah. Sini bagus. Sekali-sekala yang mari tuan-tuan, jangan risau. Setahun sekali muncul di depan tuan-tuan. Jangan risau. Kalau tiap-tiap hari dia kata ustaz ni tak boleh lama-lama ni. Masalah. Macam tu ada hari ni tuan-tuan. Ada orang berani bercakap dengan sebab negara maju tak boleh, kita negara majmuk tak boleh laksanakan hudud, laksanakan hukum Islam yang sebenar, tak boleh. Kerana apa? Kerana ada orang boleh bercakap juga kerana perkara ni bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Duk agung-agungkan perlembagaan persekutuan. Persekutuan ni tuan-tuan, perlembagaan apa tu? Tu perlembagaan
perlembagaan manusia buat. Bukan perlembagaan Allah. Kita hari ini berdepan dengan perlembagaan Allah, Al-Quran. Kita berdepan dengan As-Sunnah, hadis Nabi. Perlembagaan manusia pada hari ini, yang kita dah ikut hari ini, itu bukan kita punya, bukan Melayu punya. Satu bab, kalau Melayu boleh tahan tak? Ni kita ambil orang putih punya, British punya, tuan-tuan. Duk agung-agungkan, pertahankan sampai satu tahap nak laksanakan hudud, tuan-tuan, tak boleh. Kerana apa? Bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Tidakkan teruk kita hari ini, tuan-tuan. Tidakkan teruk cara pembawakan kita hari ini. Walah kita pada hari ini agama persekutuan kita agama apa? Agama Islam. Mana kekebalan Islam, tuan-tuan? Kok kita duk doa, tuan-tuan, hidup dan mati kita biar Islam, tuan-tuan. Kita duk buat aku janji dalam solat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sebut dalam solat kita, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Kita mengaku dah depan Allah Subhanahu wa taala, semuanya lillahi taala. Hidup dan mati. Maksud hidup mati ni, tuan-tuan, biar kita hidup dengan syariat Allah. Biar kita hidup dalam keadaan redha Allah dunia dan akhirat kita. Nak dapat redha Allah macam mana, tuan-tuan? Kalaulah dalam keadaan yang sama, apabila Quran tu menyatakan satu-satu hukum dalam Quran, kita pun semak perlembagaan kita dulu, tuan. Semak perlembagaan, ini tak boleh dia kata, kerana bercanggah perlembagaan persekutuan. Kebal hak mana hari ni, tuan? Kebal Quran kau, kebal perlembagaan persekutuan hari ni. Kalaulah diandalkan, tuan-tuan, pelaksanaan konon syariah 2 di negeri Kelantan yang akan diangkat secara solo, tuan-tuan, di parlimen satu masa nanti, dalam masa terdekat ni, tuan-tuan, walaupun berlaku penangguhan dengan sebab teknikal, tuan-tuan, kalaulah berlaku, tuan-tuan, tak ramai orang angkat tangan, tuan-tuan, maka tak berlaku, tuan-tuan, pelaksanaan hudud di negeri Kelantan, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana dengan sebab tak boleh nak menafikan, tuan-tuan, perlembagaan persekutuan. Kalau ramai angkat tangan, ramai sokong ketika tu, maka bolehlah, tuan-tuan, dapat dah dilaksana. Tapi hari ni, tuan-tuan, belum apa-apa lagi, tuan-tuan, dah berdebat dah, tuan-tuan. Macam-macam, hak ni kata macam ni, hak ni kata macam ni. Sepatutnya hak mengaku Muslim mukmin, hak mengaku dia ni Islam, dalam IC dia tulis Islam, dalam surat beranak tulis Islam tak? Dalam surat beranak tu tulis Islam duduk pada agama persekutuan. Semua hak mengaku Islam, tuan-tuan, kena terima, wajib terima. Tidak ada penafian, kan? Wajib terima. Tak ada. Tapi hak masalah hari ni, tuan-tuan, orang Melayu buat agama Islam, hak pergi hari Jumaat, ittaqullah, dengar, tuan-tuan, tu dia tunduk, tuan-tuan, dengar, takutlah kamu pada Allah. Hari Jumaat, tiap-tiap Jumaat, soh depan, tengok-tengok, tuan-tuan, bila cerita pasal hudud, dia kata tak boleh buat negara majmuk, dia kata. Duk cerita kedai kopi, tak boleh buat, dia kata. Kalau buat, hancur. Kalau buat juga, memang ketinggalan negara kita. Dia fikir macam tu, tuan-tuan. Kita ni duk menumpang bumi siapa ni? Tak tahu ni. Kita ni milik Allah. Duk menumpang bumi Allah. Tiba-tiba kita tak percaya hukum Allah, undang-undang Allah. Siapa kita agak-agak? Siapa kita ni? Sampai satu tahap macam tu hari ni, tuan-tuan. Jenis barwa kalau jenis macam tu, tuan-tuan. Jenis samsing kampung dusun macam tu, tuan-tuan. Jenis kepala batu macam tu. Kenapa? Kerana kita ni milik Allah, duk numpang bumi Allah. Kita ada undang-undang Allah, kita kata undang-undang tu tak betul. Kan kepala batu macam tu, tuan-tuan. Tak sepatut benda ni berlaku di zaman kita pada hari ni. Kenapa? Zaman kita ni ramai orang cerdik pandai. Tapi, tuan-tuan, lagi cerdik pandai, hak profesor pun pening kepala hari ni, tuan-tuan. Hak jadi profesor tu, hak jadi pensyarah di IPT pun, tuan-tuan, menafikan perkara ni, tuan-tuan. Syok wasaka dalam masalah ni, tuan-tuan. Macam mana macam tu? Maka sebab itulah, tuan-tuan, kita pada hari ini menjadi penyebab
lambatnya Islam menang tuan-tuan pada hari ini tuan-tuan. Dengan sebab desal-desukan masalah ni kena fikir panjang. Masalah ni fikir panjang. Lambat Islam dapat kemenangan tuan-tuan. Terbuang masa begitu saja tuan-tuan. Lalas sekali kita mati dalam keadaan nak persiapkan diri kita pun tak sempat tuan-tuan. Dalam keadaan macam tu. Sebab tu Nabi bagi tahu pada kita tuan-tuan, kita kena banyak muhasabah diri, renung diri kita sendiri, dan wa amila ma ba'dal maut. Buatlah amalan untuk kehidupan selepas pada mati. Itu matlamat sebenar. Jangan tuan-tuan kata, kalau beramal untuk selepas pada mati, kita pakak pergi masjid belaka, tak payah cerita bab-bab berkerajaan, siapa nak memerintah, siapa nak jadi ahli parlimen, siapa nak jadi adu lantak dia lah. Janji kita boleh berjemaah di masjid, janji kita boleh dengar kuliah cerita fardu ain, janji kita boleh berqasidah. Kan hari ni zaman qasidah. Zaman qasidah tuan-tuan, nasyid ya hanana ya hanana. Sedap juga kan? Tapi cukup tak? Tak cukup tuan-tuan. Tak cukup. Main suara sedap dah bunyi tuan-tuan. Tapi saya pun sokong dalam bab ni. Seronok daripada pergi karaoke, daripada pergi dandut, daripada pergi mana-mana program-program yang lalu, elok pergi program cinta Allah dan Rasul. Itu dia. Bagus kan? Bagus. Tapi cukup tak dengan cara macam tu? Tak cukup tuan-tuan. Tak cukup. Masa pergi dengar, sedap dia. Merdu punya suara. Zahara dinul muayyam. Sedap dia tu. Setakat tu tak jadi tuan-tuan. Dalam bab zikir, dalam bab qasidah ni tuan-tuan, Nabi sebut duduk nombor berapa tuan-tuan? Penting tu. Tak nafi, pentingnya tuan-tuan. Tapi duduk nombor berapa? Nombor 7. Tahu nombor 7? Nombor 7. Bahasa Arab. Bahasa Arab macam mana? Gitu. Nombor 7. Nombor 1. Nombor 1 Al-Imamul Adil. Kalau tuan-tuan rasa ada 7 golongan hak Nabi sebut. Tak baca hadis ni malam ni. Apalah sebab hadis pendek saya bagi tahu dah tadi tuan-tuan, pendek. Anda tak payah cakap panjang hak ni tuan-tuan. Huraian panjang tak apa. Okey, tengok. Kita jangan dengan sebab satu-satu bab tuan-tuan kita ni hilang tumpuan. Hilang tumpuan sebenar. Hilang hak mana lebih penting pada hari ni. Masa kita tuan-tuan terbuang dengan buat benda yang kurang penting. Walhal ada hak lebih penting. Kan kita ni mengaji fiqhul aulawiyah. Nak membezakan hak mana kena dahulukan, hak mana kena kemudiankan tuan-tuan. Allah Nabi sebut pada kita, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Ni hadis ni sering kali dibaca dalam radio IQ. Tahu tuan-tuan dengar tak? Saya selalu dengar tuan-tuan. Sebab tu ingat dah lebih kurang. Nabi kata ada 7 golongan yang akan duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada lagi naungan lain kecuali naungan dan bayangan daripada arasy Allah taala. 7 golongan tuan-tuan. Golongan ni golongan mana ni? Golongan terpilih, VIP dah ni tuan-tuan. VIP dah ni. Dalam ramai-ramai hak 7 ni ada hak penting tak? Sebut awal menandakan penting. Nabi sebut apa mula-mula sekali? Nabi nyatakan mula-mula sekali Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Yang kedua Nabi sebut apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang membesar dalam keadaan beribadah pada Allah, memprogramkan dirinya ke arah memperhambakan diri pada Allah. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid, dengan surau, berjemaah, program masjid. Ingat dia tahu tuan-tuan. Cinta masjid, cinta rumah Allah. Yang keempat, rajulani tahabba fillah